Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Fariza di dalam kelas Pendidikan Seni Visual. Okey, hari ini kita akan masuk bidang sejarah dan apresiasi seni. Okey, tajuk yang pertama kita hari ini adalah seni bina. Okey, sebelum itu kita lihat dulu ciri-ciri seni bina di Malaysia. Seni bina di Malaysia mempunyai unsur-unsur tradisi timur dan barat. Okey, sejarah perkembangan seni bina di Malaysia menampakkan ciri-ciri pengekalan identiti masyarakat yang berbilang bangsa. Okey, disebabkan masyarakat yang berbilang bangsa ini juga, kita dapat lihat setiap binaan mempunyai reka bentuk dan ragam hias yang berbeza. Okey, itu secara umumnya tentang seni bina di Malaysia. Okey, kita akan lihat jenis-jenis seni bina di Malaysia. Okey, seni bina di Malaysia kita dapat bahagikan kepada 4 bahagian ataupun 4 jenis. Okey, yang pertama rumah tradisional. Okey, di sini kita akan fokuskan, kalau kita rujuk buku teks, kita tengok dia fokuskan hanya kepada rumah tradisional Melayu. Okey, yang kedua iaitu rumah ibadat. Okey, berangkumi kaum-kaum ataupun agama-agama yang terdapat di Malaysia. Okey, yang seterusnya istana-istana di Malaysia, dan yang terakhir adalah kompleks makam. Okey, sekarang kita akan lihat rumah tradisional Melayu. Okey, seni bina rumah Melayu tradisional mempunyai banyak keistimewaan. Okey, gaya dan bentuknya dipengaruhi oleh cara hidup, ekonomi, alam persekitaran dan juga iklim. Okey, maksudnya dekat sini kita boleh dapat tahu status pemilik rumah tersebut dengan hanya melihat reka bentuk rumah sahaja. Walaupun terdapat pelbagai jenis rumah-rumah tradisional Melayu di Malaysia, tapi setiap rumah tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, di sini cikgu senaraikan ada 6 ciri-ciri yang penting pada setiap rumah tersebut. Okey, kalau kita lihat rumah tradisional Melayu, yang pertama sekali rumah tersebut mempunyai tiang. Dia bertiang. Yang kedua berpanggung. Tahu tak apa yang dimaksudkan dengan yang berpanggung ni? Berpanggung bermaksud mempunyai lantai atau pelantar yang tinggi. Biasanya kita panggil lantai, lantai dia lebih tinggi. Yang ketiga bertangga. Bila dah lantai dia tinggi, bertiang, jadi nak naik kan susah kalau tak ada tangga, jadi mesti kena ada tangga. Yang seterusnya adalah bumbung curam. Dia mempunyai bumbung yang bentuk A tu, bentuk A shape kita panggil. Bumbung curam dan tinggi. Kemudian berperabung panjang. Berperabung maksud dia yang bahagian atas bumbung tu, yang paling puncak bumbung tu. Dan yang terakhir adalah tebalaya. Istilah-istilah ni sekejap lagi kamu akan jumpa satu persatu, dan cikgu nak kamu faham betul-betul setiap istilah-istilah ini. Sebab selepas ni kita akan sentiasa berjumpa dengan istilah-istilah ini. Kita tengok dulu contoh-contoh rumah tradisional. Kita tengok rumah yang pertama. Rumah yang pertama ni, gambar ajar yang pertama yang cikgu tunjuk kat sini. Lengkap dia punya ciri-ciri dia. Yang pertama mempunyai tiang. Yang kedua berpanggung, mempunyai lantai yang tinggi. Yang ketiga bertangga. Ada pada ciri-ciri tersebut terdapat pada rumah ataupun gambar ajar yang pertama ini. Yang seterusnya mempunyai bumbung yang curam dan tinggi. Yang seterusnya berperabung panjang. Ini kamu boleh rujuk gambar rajah yang kedua. Bahagian atas puncak bumbung tu, bumbung dia panjang. Bahagian atas tu kita panggil perabung. Dan yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah tebalaya. Tebalaya kamu boleh rujuk gambar rajah yang ketiga. Yang berbentuk segitiga. Yang seterusnya, reka bentuk seni bina rumah tradisional Melayu menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan keselamatan.
Okey, di samping nilai kerohanian, estetika dan etika seni bina. Tengok ya, orang zaman dahulu memang kalau kita lihat, memang sebenarnya dia orang memang betul-betul cerdik. Dia orang tak perlu pun pergi universiti nak belajar cara nak bina rumah semua. Okey, tapi dia orang dah tahu dah. Okey, dia orang berdapat bina rumah yang kita tengok memang ciri-ciri dia memang cantik sangat. Okey, dia orang dah fikir dah macam mana tentang pengudaraan, macam mana tentang pencahayaan. Sebab tu kalau kita lihat rumah zaman dulu tak perlu pun pasang aircon, kipas pun tak ada. Okey, tapi rumah tu betul-betul sejuk. Okey, pencahayaan, okey, pencahayaan yang baik. Kalau kita lihat, okey, rumah zaman dahulu ataupun rumah tradisional Melayu ni, dia orang tak ada elektrik pun zaman dulu, dia orang pakai pelita, tapi siang hari dia orang gunakan 100% pencahayaan semula jadi. Okey, dia tak perlu pasang lampu. Okey, pengudaraan dekat sini, okey, kalau kita lihat, okey, macam mana dia cuba terapkan pengudaraan dan pencahayaan. Dari segi yang pertama kita lihat dia punya tiang yang tinggi dan berpanggung. Okey, jadi kita boleh lihat pengaliran udara di bahagian bawah rumah, bawah lantai tu, dan juga bahagian bumbung yang tinggi tu. Okey, kita boleh nampak kat situ ada aliran udara. Okey, udara panas daripada bawah dia akan naik ke atas. Okey, jadi rumah tu akan sentiasa sejuk. Okey, yang kedua kita tengok dia ada kekisi. Okey, dia buat ukiran-ukiran pada bahagian dinding rumah semua tu, itu semua untuk pengudaraan dan juga untuk pencahayaan. Okey, faktor keselamatan, okey, dia orang terapkan pada tiang yang tinggi. Okey, keselamatan dari segi apa tu? Dia orang nak selamat daripada apa? Okey, yang pertama sekali binatang buas. Okey, sebab zaman dulu kalau lihat, okey, banyak rumah-rumah dibina di tepi-tepi hutan ataupun di tepi-tepi sungai. Okey, jadi keselamatan dari segi daripada binatang buas dan juga daripada banjir. Okey, sekiranya berlaku banjir, jadi rumah dia orang selamat. Okey, dari segi kerohanian, okey, kalau kita lihat, kalau kita study ataupun kita kaji betul rumah Melayu, okey, kita pergi ke satu rumah, kita tak perlu tanya lagi kiblat arah mana tau. Sebab dia orang bina, dia orang tengok dah matahari terbit, matahari terbenam macam mana. Okey, bila kita naik saja rumah tu, kita dah boleh nampak dah. Okey, naik saja tetap itulah arah kiblat. Okey, jadi dia orang dah fikir dah semua benda tu. Seterusnya, penggunaan seni ukiran sebagai ragam hias, sebenarnya ini akan menampakkan lagi keunikan rumah Melayu tersebut. Okey, seterusnya, reka bentuk seni bina rumah tradisional Melayu dibahagikan kepada beberapa bahagian ataupun ruang mengikut keperluan serta menitik beratkan agama dalam susun atur ruang tersebut. Okey, ruang tersebut terdiri daripada anjung ataupun serambi, rumah ibu, dapur dan pelanta. Okey, jom kita lihat ruangan-ruangan tersebut. Okey, ini merupakan kereta rentas. Okey, sebuah rumah Melayu tradisional. Okey, yang pertama sekali anjung ataupun serambi. Okey, kita lihat dulu apakah fungsi anjung. Anjung merupakan ruang untuk menyambut tetamu, okey, tempat bersantai, untuk berbincang dan tempat untuk mengadakan majlis kenduri serta melakukan aktiviti harian seperti menyirat pukat. Okey, yang kedua adalah rumah ibu. Okey, rumah ibu ni adalah ruang privasi untuk penghuni rumah tersebut. Okey, biasanya itu adalah ruang untuk berbincang, okey, sesama ahli keluarga lah. Okey, kemudian tempat makan, okey, tempat tidur dan juga tempat sembahyang. Yang seterusnya kita tengok adalah selang. Okey, ada satu ruang antara rumah ibu dengan dapur, terdapat satu ruang yang kita namakan sebagai selang. Okey, selang ni sebenarnya dia semacam jambatan ataupun laluan penyambung antara rumah ibu ke dapur. Okey, dan kalau kita lihat dekat selang ni, kamu boleh nampak kan dekat sana ada tangga. Ada satu tangga dekat sini. Okey, kenapa dia buat tangga dekat sini? Tengah-tengah rumah tu kan dia ada tangga. Okey, tangga ni fungsi dia, okey, biasanya pada zaman dahulu sekiranya tuan rumah ni dia ada buat majlis kenduri kendara. Okey, kaum lelaki akan menggunakan tangga di bahagian hadapan, iaitu dekat bahagian serambi, manakala kaum wanita akan menggunakan tangga di bahagian selang. Okey, jadi dia ada pengasingan ruang antara wanita dengan lelaki. Yang seterusnya kita tengok adalah ruang dapur. Okey, ruang dapur ni macam biasalah tempat untuk memasak.
Okey, dan juga untuk menyimpan peralatan memasak. Okey ya, fungsi dia sama sampai sekarang. Okey, untuk dapur. Dan yang terakhir, ruang yang paling belakang sekali adalah ruang pelantar. Okey, ruang ni ruang terbuka lah kalau kita nampak dekat sini. Okey, ruang untuk penyediaan makanan dan tempat simpanan barang-barang. Okey ya, ini untuk yang pelantar. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 4. Kamu boleh nampak, okey, ada gambar rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis rumah tradisional di Malaysia. Okey, yang pertama sekali kita lihat iaitu rumah bujang ataupun rumah tunggal. Okey, rumah ini terdiri daripada ruang rumah ibu, ruang dapur dan selasar ataupun serambi. Okey, jadi rumah ni simple saja, dia ada 3 ruang sahaja. Okey, dan biasanya rumah ni kita boleh jumpa di mana? Di Kuala Terengganu ataupun di Terengganu lah. Okey, dekat pantai timur. Okey, dan kalau kamu tengok, okey, rumah ni dia mempunyai bumbung yang panjang dengan papan pemelih serta atap singgora. Okey, atap singgora ni biasanya kita hanya boleh dapat di bahagian pantai timur sahaja. Okey, yang kedua, rumah berpelih. Okey, rumah berpelih mempunyai pemelih pada kedua-dua belah hujung bahagian tebal layar. Okey, ulang lagi sekali, dia ada tebal layar dekat sini. Kita dah belajar tadi, tebal layar bentuk segitiga tu. Okey, jadi di kiri kanan dia terdapat papan pemelih. Okey, apa fungsi papan pemelih ni? Okey, pemelih ini digunakan untuk menutup kasau lintang ataupun dipanggil kasau jantan. Okey, pemelih ini berbentuk seperti ukiran bangau. Okey, nama ukiran bangau pada perahu. Okey, kalau kamu ingat lagi silibus tingkatan 2 ya, ragam hias. Okey, ragam hias pada kenderaan laut. Okey, ada perahu kan? Kan dekat sana dia ada ceritakan tentang ukiran bangau. Okey, jadi pemelih ni dia kata seolah-olah seperti ukiran bangau tersebut. Rumah seterusnya adalah rumah perabung panjang. Okey, rumah ini merupakan rumah Melayu yang tertua. Okey, rumah ini dikenali sebagai rumah bumbung panjang. Okey, di mana ia mempunyai satu bumbung yang panjang dan melintang. Okey, yang seterusnya iaitu rumah Minangkabau. Okey, bila kita sebut Minangkabau, ciri-ciri rumah Minangkabau yang paling penting sekali yang kamu kena ingat, rumah dia memanjang dengan bumbung melengkung pada bahagian hujung. Kalau kita tengok seolah-olah macam tanduk kerbau. Okey, kebanyakan rumah lain kalau kamu tengok bumbung dia bahagian atas perabung dia sama, tapi rumah ni perabung dia kalau kamu tengok dia macam melengkung sikit ke atas. Okey, bila dia melengkung tu ternampak seolah-olah seperti tanduk kerbau. Okey, inilah ciri-ciri utama yang ada pada rumah Minangkabau. Okey, senang untuk kita ingat. Okey, kita tengok pula, okey, ruang bawah bumbung dipanggil loteng ataupun peran. Okey, kalau kita tengok bumbung tu kan, dia punya bumbung dia tinggi dan luas. Jadi dijadikan sebagai ada satu ruang dekat sana yang dipanggil loteng. Okey, apa fungsi ruang tersebut? Okey, ruang ini adalah untuk ruang tidur anak gadis dan tempat menyimpan barang. Seterusnya kita lihat pula rumah tiang 12. Okey, rumah ini mempunyai 12 batang tiang yang terdapat pada rumah ibu. Okey, iaitu 6 batang tiang serambi dan 6 batang tiang panjang. Rumah ini mempunyai ukiran yang rumit pada bahagian dinding, okey, sebagai lambang status kepada pemiliknya. Okey, ukiran ini juga banyak terdapat pada daun pintu, tingkap dan juga kekisi. Rumah seterusnya adalah rumah serambi Melaka. Okey ya. Ciri-ciri rumah ni, okey, rumah ini berbumbung panjang, berunsurkan seni Bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau. Okey, cuba kamu fikir kenapa rumah ini mempunyai ataupun dipengaruhi oleh seni bina daripada luar. Okey, kaitkan balik dengan sejarah tanah Melayu zaman dulu. Okey, betul lah. Okey, Melaka ni merupakan
pusat perdagangan, okey, pada zaman dahulu. Tu kamu tengok seni bina dekat Melaka ni, seni bina dia banyak dipengaruhi oleh seni bina luar seperti Bugis, Riau, Minangkabau. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ciri-ciri yang seterusnya kita boleh nampak pada keunikan tangga batu, okey, yang berwarna-warni dan juga bermotifkan flora. Okey, kalau kamu tengok rumah dekat Melaka ni, dia mempunyai tangga batu yang besar dan mempunyai corak-corak, okey, dan berwarna-warni. Okey, walaupun rumah tersebut dibina daripada kayu, tapi tangga yang bahagian hadapan tu dia buat daripada batu. Okey, itu ciri yang paling utama yang senang untuk kamu ingat. Okey, yang seterusnya terdapat juga motif flora pada tebal layar serta kerawang pada papan permuka. Okey, seterusnya kita pergi kepada rumah bumbung perak. Okey, bentuk bumbung rumah ini panjang dan dikenali sebagai bumbung perak. Okey, pada anjurnya diukir dengan pelbagai motif dan kebanyakan rumah ini didirikan dengan tiang yang tinggi untuk tujuan keselamatan. Okey, rumah yang seterusnya. Okey, rumah kutai ataupun rumah potong patadi. Okey, rumah ini mempunyai struktur asas daripada kayu keras, okey, dengan atap daripada daun rumbia dan dinding daripada anyaman buluh ataupun rotan. Okey, rumah ini mempunyai bumbung yang agak tinggi. Okey, keunikan rumah ini adalah pada ragam hias lebah bergantung, okey, dan penggunaan daun tepas sebagai kelarai pada muka tebal layar. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, rumah kutai, biasanya bila tersebut rumah kutai, biasanya kita akan kaitkan dengan negeri Perak. Itu yang kebiasaannya. Dan rumah ni dibina menggunakan bahan-bahan asas yang ada di sekitar rumah tersebut pada masa tersebut. Sebab tu kalau kamu tengok dekat sini, okey, cikgu senaraikan dekat sini, okey, atap dia buat daripada rumbia. Okey, kamu boleh search cari pokok rumbia tu macam mana. Kemudian dinding dia buat daripada anyaman buluh ataupun rotan. Okey, dia tak pakai dinding kayu tapi dia pakai anyaman buluh. Okey, buluh tu dia belah, kan? Dia proses, dia anyam untuk dijadikan sebagai dinding. Okey, dan rumah ni mempunyai bumbung yang tinggi. Okey, kemudian kamu tengok dia ada ragam hias. Okey, keunikan rumah ni dia ada ragam hias. Maksud ada hiasan lebah bergantung, okey, pada bahagian bumbung dia. Okey, yang seterusnya adalah rumah limas. Okey, rumah limas ini mempunyai bumbung yang berbentuk limas, okey, dengan hiasan tunjuk langit. Okey, bentuk limas ni senang kalau kamu nak ingat, okay, kamu ingat bentuk piramid. Itu yang basic ataupun yang asas bentuk limas. Okey, terdapat kekisi pada bahagian bawah tingkap. Okey, kamu boleh rujuk gambar ajar yang cikgu bagi ni. Okey, kalau kamu tengok ada tingkap, okey, tingkap dia tinggi ataupun tingkap yang panjang, dekat bahagian bawah tu dia letak macam jerejak tu, macam pagar kan. Okey, itu kita namakan sebagai kekisi. Okey. Seterusnya seni ukiran terdapat pada kekisi, panel pintu dan tingkap. Okey, juga terdapat pada tebal layar. Okey ya, itu berkaitan dengan rumah limas. Okey, kita pergi kepada rumah yang seterusnya. Okey, rumah perabung 5. Okey, ciri-ciri rumah ni, okey, dia tidak mempunyai tebal layar. Okey. Dan bumbung dia, okey, bentuk bumbungnya terdiri daripada sebuah perabung yang lurus dan bersambung dengan 4 buah perabung lain, okey, yang turun ke cucuran atap. Okey, sebab tu dia panggil perabung 5. Okey, satu perabung yang bahagian atas tu, okey, dan disambung oleh 4 lagi perabung yang dekat bahagian tepi dia. Okey, yang terakhir rumah panjang. Okey, rumah ini terdiri dari sederetan rumah kelamin. Okey, maksudnya dalam satu rumah yang panjang itu, dalam tu dia bahagi lagi ada beberapa buah rumah yang diduduki oleh sesebuah keluarga. Maksud dia satu rumah dalam tu satu keluarga. Okey, ataupun dipanggil rumah kelamin. Okey, rumah ini mengandungi ruang tajuk iaitu serambi, ruai iaitu ruang terbuka dan juga bilik. Okey, rumah ini juga dibina secara ataupun dibina tinggi untuk tujuan keselamatan. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat.